negatif ion? Cat ion ni positif ataupun negatif ion? Positif. Ya, positif ion. Okey, positif ion. So, untuk awak test the presence of cat ion ni, awak kena guna dua solution. Awak kena run test dia menggunakan dua solution. Satu adalah sodium hydroxide solution dan yang kedua adalah ammonia solution. Okey, ammonia solution. Baik. Sekarang kalau contoh, okey, awak ada unknown salt. Okey, ni awak ada unknown salt. Okey, awak ada unknown salt. Kemudian awak letakkan sodium hydroxide solution. Bila awak letak, awak add few drops, okey, add few drops of sodium hydroxide solution. Okey, ini adalah add few drops of sodium hydroxide solution. What would happen is that apa yang akan berlaku adalah there would be a white precipitate form. Okay, white precipitate form maksudnya ada mendakan berwarna putih dekat bottom of your test tube. Okay, kemudian lepas tu awak letak lagi sodium hydroxide solution. Kali ini awak letak dia dalam keadaan excess, dalam keadaan berlebihan. For example, contohlah tadi kan, dalam test tube awak tu, awak punya sodium awak punya unknown salt tu mungkin dalam 1 cm. Kalau excess sodium hydroxide awak kena letak berapa? Kalau in excess, awak kena letak berapa? Ambil lah lebih daripada 1. So lebih daripada 1, mungkin sini adalah 2 cm. Okay, so awak letak dia dalam excess. Dan kemudian awak akan nampak tak white precipitate lagi kat bawah tu? Tak. Nampak sebenarnya sebab dia adalah not soluble. Okay, maksudnya dia masih lagi not soluble in excess. Kiranya white precipitate awak tu takkan larut dalam excess sodium hydroxide. Faham? So, kalau ada excess, kalau ada white precipitate dekat dalam excess, itu menunjukkan there is the presence of calcium ion. Okay, boleh? Boleh. Okay, so sekarang apa yang kita nak buat lagi? Boleh tak kita berpuas hati dengan kita letak sodium hydroxide solution sahaja? Adakah anda berpuas hati? Tak. Tak. So awak nak buat apa pula? Awak ada lagi satu test tube, awak ada lagi satu test tube yang ada unknown salt juga. Kita testkan dia dengan ammonia solution. Okey, kita testkan dia dengan ammonia solution. So bila kita testkan dia dengan ammonia solution, tiba-tiba no reaction. So dekat sini dia akan jadi colorless. Maksudnya dia cerah, warna dia adalah cerah, cerah. So dia akan jadi colorless. Ini biru, sorry. Okey, dia akan jadi colorless. Faham? Boleh? Boleh. Okay. So, apa cat ion yang awak perlu tengok adalah antaranya kalsium, magnesium, aluminium, zinc. Lepas tu awak ada lagi lead. Okey, awak ada lagi lead. Awak ada iron 2+, iron 3+, copper dan juga ammonium ion. Okey, ammonium ion. Untuk iron 2+, iron 3+ dan juga copper, semua precipitate dia adalah precipitate yang berwarna. Okey, precipitate yang berwarna. Okey, contoh kalau iron 2+ dia adalah warna hijau. Okey, kalau iron 3+ warna dia adalah brown. Kalau iron 2+ warna dia adalah blue. Okey, warna dia adalah biru. Okey, boleh faham? Faham. Alright. Okey, good. Okey, so agak-agak awak boleh tak awak hafal ni satu-satu? Boleh. Boleh? Macam mana nak hafal?
Kena baca satu-satu. Ingat lepas awak add few drops, lepas tu awak kena add dia secara excess. Okay, in excess. Sebab kita nak tengok pula. Contoh lagi. Kalau zinc, okay, cuba tengok zinc tu. Okay, kalau zinc, kalau kita letak few drops of sodium hydroxide solution, okay, dia akan jadi white precipitate. Tetapi kalau awak letak dia dalam excess sodium hydroxide solution, what would be the color of zinc? Dia akan jadi apa? Macam mana awak nak detect the presence of zinc? Soluble. Warna yellow. So kalau dia soluble, warna dia adalah Colorless. colorless. Okay, colorless. Kalau dia soluble, warna dia adalah colorless. Dia tak ada warna. Warna dia macam warna air je. Okay, warna dia adalah macam warna air sahaja. Okay, clear? Ada apa-apa soalan nak tanya? Ya, kenapa Fatimah? Kalau not soluble, dia ikut color precipitate asal. Kalau macam aluminium ni, kalau not soluble in excess dalam ammonia, so kalau dia white, maka white lah. Faham? Okay, sekarang cuba awak baca ni sekejap. Lepas tu saya nak awak terangkan. Kalau saya tanya, saya nak awak terangkan. Okey, saya nak suruh Mel. Mel lelaki. Mel? Oh, Mel. Ya. Cuba terangkan kat saya macam mana saya nak detect the presence of iron 3+ ion. Macam mana saya nak detect the presence of iron 3+ ion? Kita letak excess sodium hydroxide solution. Awak tak boleh letak excess terus. Awak tak boleh letak excess terus. Awak kena letak apa? Yang lain? Brown. Letak brown? Tak. Sodium hydroxide Sodium solution. Ammonium. Your first step sepatutnya awak kena letak add few drops. Okay, kalau awak nak letak add few drops of what? Sodium hydroxide. Okay, lepas tu? Lepas tu brown precipitate form. Okay, lepas tu? Lepas tu letak excess sodium hydroxide solution. Yes, kena letak lagi. Awak kena mix dulu awak kena shake dulu lepas awak letak, okay? Lepas tu? Lepas tu not soluble. Not Dia soluble. still colour brown. Kan? Dia still colour brown, dia punya brown dia punya precipitate. Okay, good. Adakah anda boleh berpuas hati dengan sodium hydroxide solution sahaja? No. Tak. So, ada berapa? Ammonia solution. Yes, kena letak pula ammonia solution. So, Fatimah, ada berapa test tube yang awak kena guna sekarang? 2. 2, bagus. Okay, 2. Satu test tube adalah untuk sodium hydroxide, satu lagi test tube untuk kita test dengan ammonia. Okay, boleh? Boleh. Okay, good. Baik. So, ini adalah gambaran dia. Ini adalah gambaran dia sekarang. Okay, contoh awak ada unknown salt. Okay, ini adalah unknown salt awak. Okay. Dan awak akan add few drops of aqueous alkali. Awak kena ingat, sodium hydroxide dan juga ammonia adalah aqueous alkali. Okay. So, bila awak add few drops, awak kena shake the mixture dahulu. Kemudian tiba-tiba no precipitate.
Okay, no precipitate. Bila no precipitate agak-agak dia tu apa? Not soluble. Bukan not soluble. Maksud saya agak-agak dia ni cation apa dia? Apa garam yang ada dalam tu? No precipitate. Cuba tengok. Iron. Calcium. Iron. Ca. Kalau iron dia ada brown. Kalau Ca, kalau saya letak sodium hydroxide, NH4 tu yang bawah tu. ammonia. Ammonia. So there would be no precipitate. Ini mungkin ammonia. So sekarang awak kata ini ammonia. Dan awak kena buat lagi satu test iaitu confirmatory test untuk membuktikan bahawa itu sebenarnya adalah ammonia. Yang ni awak akan belajar minggu depan. Okey? Boleh? Okey, sekarang awak letak sodium hydroxide. Lepas tu tiba-tiba ada white precipitate. Okey, kita pakai white precipitate dulu. Kita ada white precipitate. Agak-agak awak ini adalah ion apa? Yang ni dia belum letak excess lagi Agak-agak awak ni ion apa? Ion apa? Zinc. Okey. Dia boleh jadi zinc. Dia boleh jadi kalsium. Okey, dia boleh jadi aluminium dan juga dia boleh jadi magnesium. Banyak benda dia boleh jadi. Betul tak? Betul. So sekarang awak kena tambah dia in excess. Awak tambah dia in excess. Kalau awak tambah dia in excess, lepas tu precipitate tu dissolve. Agak-agak awak ni apa dia? Magnesium. Magnesium. Tak. Kalau magnesium dia takkan dissolve. Aluminium, zinc. Ya. Aluminium boleh jadi, zinc boleh jadi dan lead pun boleh jadi. Okey, dia ada 3. Dia mungkin ada 3 chances. Okey. Kenapa Ainul? Bukan magnesium. Magnesium tak boleh. Okey. Baik. Susah tak nak ni agak-agak nak hafal dia? Susah. Susah kan? Nampak cabaran nanti kat situ kan? Masih memproses kat otak. Jadi awak kena salin dia punya tu. Selalunya kalau saya handsome ni mesti topik yang saya nak ajar tu susah. Betul. Okey, baik. Sekejap saya nak kena delete ni dulu. Okey. Tapi jangan risau. Okey, jangan risau. Disebabkan korang ni terlalu hebat, lepas tu lagi satu buku teks pun dah bagi benda yang memudahkan korang. Okey. So kita ada cara. Kita ada cara untuk make sure awak faham, okey, dan juga awak boleh buat untuk solve ni. Okey, untuk solve ni, untuk awak determine the presence of cation ion. Okey, positive ion. Okey, let's say okey, kita mulakan dahulu dengan cara ini. Awak ada garam. Garam awak ni awak tahu tak dia punya garam? Tak tahu. Yes, this is unknown. Okey, unknown salt. Okey, kemudian your first step adalah you would add few drops of sodium hydroxide. Okey, awak letak dulu sodium hydroxide, few drops. Kemudian cuba tengok ada tak precipitate form. Kalau tidak ada precipitate form, maka itu menunjukkan the presence of ammonium ion. Nak membuktikan the presence of ammonium ion, awak kena pakai test ini. Okey, awak lalukan dia dengan moist blue litmus paper. Moist red litmus paper. Okey, boleh. Untuk amonium senang, mudah. Okey, dia adalah colorless solution. Maksud kat sini ada reaction tak?
Tak Yes. ada. No reaction. Okay, no reaction. Okay, seterusnya. Kalau awak letak few drops of sodium hydroxide, tiba-tiba ada precipitate. Ada precipitate. Precipitate tu awak tengok pula. Kalau precipitate dia adalah warna putih, maka dia boleh jadi Pizal. Dia boleh jadi Pizal maxi. Kalau dia adalah berwarna, okey, kalau dia adalah berwarna, dia boleh jadi Fe2+, Fe3+ dan juga Cu2+. Okey? Pizal maxi. Okey, kemudian macam mana awak nak differentiate between Pizal dengan maxi ni? Sebab dia orang semua warna putih. Okey, semua warna putih. Awak kena tambahkan lagi apa? Excess. Yes, awak kena letakkan excess sodium hydroxide solution. Okey, kalau dia soluble in excess sodium hydroxide solution, makanya dia akan jadi colorless solution. So your ion adalah, senang ingat, adalah Pizal. Okey, Pizal. Pizal. P itu mewakili lead, Pb2+, zinc, Zn2+, dan juga Al3+. Okey, Pizal. Dan juga Maxi. Okey, Maxi. Mg, Mac, okey, dan juga C. C mewakili cat pula mewakili kalsium. Okey, boleh? Boleh. Ya. So, Maxi ini dia tak larut dalam excess sodium hydroxide. Dia tak larut. Okay, insoluble in excess sodium hydroxide. So, Maxi ni apa? Produk akhir dia apa observation awak? Dia akan jadi warna apa? Colorless. Bukan. Insoluble, Fatimah. Brown. Bukan. Yang berwarna Fe, Fe2+ dengan Cu je. White. Yes. White precipitate. Okay, white precipitate. Okay, boleh semua? Boleh. Okay, baik. Seterusnya. Okay, seterusnya. Kita tengok pula yang colored compound. Kita tengok yang colored compound. Dalam colored compound, okay, dalam colored compound, antaranya adalah Fe2+, Fe3+, dan juga Cu2+. Okay. So, kalau diorang ni adalah colored, diorang ni tak soluble dalam excess sodium hydroxide solution. So, adakah warna dia masih kekal, warna precipitate dia? Tak. Kekal. Dia masih lagi kekal. Awak letaklah sodium hydroxide banyak-banyak pun, dia tetap jadi Cu tu, dia tetap ada blue precipitate. Okay, blue tu tetap akan ada blue precipitate. Faham? Boleh? Boleh. Okay. Ada apa-apa soalan tanya? Ada kot. Tak ada. Tak ada. Okey, baik. Seterusnya, kita nak letak pula ammonia solution. Kita nak letak pula ammonia solution. Okey, cuba terangkan kat saya, bacakan dulu, fahamkan dulu, lepas tu terangkan kat saya. Asal saya kelas dengan kelas A je saya lapar. Kenapa korang ni Sebab kita orang melaparkan. Whatever. Kacang saya tak nak habis lah. Sir, kalau tu kan yang kan ditanya does precipitate form tu kan kata kalau tak ada tu dia boleh jadi calcium ion or aluminium ion kan. Macam mana nak decide dia calcium ke ammonia? Tengok compare dengan sodium hydroxide pula. Oh. Tu sebab awak kena pakai 2 test tube. Faham? Oh, faham. Tak apa, tu kejap lagi kita buat. Bake sir, bake. Okay.
Kalau blue precipitate, kalau awak letak ammonia solution, dia akan jadi soluble dalam ammonia solution, excess ammonia solution. So nanti dia akan jadi dark blue precipitate. Okey, Fatimah cuba terangkan. Kalau precipitate tu tak ada, maksudnya dia antara cation ataupun ammonia ion. Bukan cation. Salah, calcium ion. Kalau awak letak apa kat sini sekarang? Sodium ammonia solution. Okey. Lepas tu? Tapi kalau precipitate tu ada, kalau dia tak ada warna, dia antara zinc, magnesium, lead dengan aluminium. Tapi kalau ada color, dia antara iron 2+, iron 3+, ataupun copper 2+. Betul. Lepas tu? Lepas tu dekat yang tak ada color tu tadi, letak excess amount of ammonia solution. Betul. Kalau dia colourless, maksudnya dia zinc. Kalau dia tak colourless, maksudnya dia magnesium, lead ataupun aluminium. Dia tak colourless tu menunjukkan dia soluble ke tak soluble? Tak soluble. Yes. Tak soluble, not soluble. Okay, teruskan. Kenapa Fatimah? Dah kan? Belum? Untuk color? Untuk yang color tu, kalau dia tak soluble dekat excess ammonia solution tu, dia antara iron 2+ ataupun iron 3+. Tapi kalau dia soluble dekat excess amount tu, maksudnya dia copper 2+. Ya, dia soluble, dia adalah copper 2+. So warna dia adalah copper tu biru precipitate. Kalau kalau iron 3+ tu dia orange. Kalau bukan orange, brown. Kalau 2+ dia hijau. Betul. Bagus. Baik. Sekarang let's say kita tengok balik. Kita buat revision balik. Sekarang ni awak ada satu test tube. Dalam test tube ni awak ada X salt. Unknown salt. Sekarang saya nak determine what is cation present. So, apa yang patut awak buat adalah buat arrow macam ni dulu. Lepas tu awak addkan few drops of apa? Sodium hydroxide. Yes, good. Sodium hydroxide dahulu. So, kalau no reaction, there must be ammonium ion. Ammonium ion, NH4+. Sekarang kalau ada precipitate, yes. Dia ada precipitate. Precipitate. Kalau precipitate dia color, dia mestilah antara Fe, mestilah antara Fe2+. Dia mestilah antara Fe2+. Kenapa warna dia tak ni je? Dia mestilah Fe2+. Brown adalah Fe3+. Ataupun biru adalah Cu. good. Biru adalah Cu.
Okey? Dan ketiga-tiga mereka ini soluble ke tak dalam excess? Soluble. Insoluble. Tak. Insoluble. Insoluble. Insoluble in excess NaOH. OH. Okey. So sekarang kita tengok dia ada white precipitate. Dia ada white precipitate. So bila ada white precipitate, kita letak at excess. Okey. Bila awak letak at excess sodium hydroxide, ingat dia akan jadi P-Zal-Maxi. P-Zal-Maxi. Okey. P-Zal, P-Zal, lead, Pb2+, Zn2+, dan juga Al. Ini adalah P-Zal. Okey. P-Zal ni larut ke tak larut? Larut. Sentiasa mulakan dengan yes dahulu. Okey, sentiasa mulakan dengan yes dahulu. Yes sebelah kiri. So dia akan jadi soluble in excess. Okey, faham? Okey, so sekarang dia ni sekarang tak larut. No, P-Zal, Maxi, Mg2+, Ca2+. So there would be not soluble in excess. So bila not soluble in excess, apa color dia? White. Good. White. White precipitate. Okay, white precipitate. Okay, clear? Sir, yang pizza tu kalau apa sir? Colorless. Okay, dia ni adalah colorless. Okay. Okay. Alright? Okay, sekarang kita compare sikit. Kita compare sikit. Okay, awak tengok awak ada. Okay, kita ada pula sekarang yang kita ada adalah awak ada satu test tube, dalam tu ada unknown salt. Okay, lepas tu awak addkan NH3 solution. So, arrow pertama apa dia? No. No. No reaction. Kalau no reaction dia ada dua, iaitu Amonia dengan kalsium. good. Okay, ammonia NH4+, okay, dan juga kalsium Ca2+. Okay, ini no reaction. Ini adalah no reaction. Okay, kalau ada reaction, maksudnya akan ada precipitate. Okay, yes, precipitate. Dia akan terbagi kepada dua. Satu color, satu lagi adalah white precipitate. So white precipitate ni awak ingat dia adalah zinc matte. Zinc matte. Okay, zinc matte. Apa maksud zinc matte? Zinc tu larut ke tak larut? Dia mesti larut. Belah kiri tu adalah mesti larut. So dia adalah soluble. So apa warna dia? Colorless. Good. Colorless. Okay, bagus. NH3. So dia adalah colorless. Okay, map terdiri daripada apa? Magnesium. Magnesium. Good. Lagi? Amonia. Bukan. Bukan Map. amonia. MAP. Aluminium. Yes, Al3+. Okay, dan juga Pb2+. So diorang ni soluble ke tak? Tak. Tak. Dia tak soluble. White. White precipitate. Okay, bagus. Kalau color. Okay, kalau color, kita ada iron 2+ dan juga iron 3+. Diorang ni soluble in excess tak? Insoluble. Yes, insoluble. So not soluble. So dia punya precipitate akan ikut warna yang asal tak? Ya. Yes. Yes. Okay, good. Bagus. So sekarang dalam Cu masa sir? yelah Cu. Cu tak habis lagi. Okay. Cu warna dia adalah Biru tua. biru pekat. Biru Okay, biru je- gelap. Okay, biru gelap. So Cu ni, okay, Cu ni kalau dia bukan excess,
Okey, kalau dia bukan excess, dia akan jadi blue precipitate. Tapi sekarang kalau CU ni dalam excess, dia akan jadi, Dark blue. Dark blue. dia akan jadi dark blue. Dark blue solution. Okey, boleh? So kalau dia tak excess dia blue biasa je ke? Kalau dia tak access, dia blue biasa je ke? Ya, blue dia pekat juga, blue macam ni. Warna macam ni. Dia tapi awak bayangkan ni dalam bentuk solid Okey, dalam bentuk solid. Boleh? Okey? Boleh tak? Boleh. Boleh sir. Okey, jadi sekarang saya nak buat, saya nak tanya awak. Okey, contoh kan. Saya ada satu test tube. Okey, dalam test tube ni saya ada dalam test tube ni saya ada zinc. Okey, saya ada zinc, nitrate. Okey, zinc nitrate. Okey, saya ada zinc nitrate. Macam mana saya nak run test untuk membuktikan saya ada zinc nitrate? Pakai sodium hydroxide. Ada berapa banyak test tube saya kena buat? 2. Sodium hydroxide dengan ammonia solution. Okey, satu saya letak sodium hydroxide, satu lagi saya letak ammonia solution. Okey. Tapi itu baru saya nak test untuk cation, Fatimah. Anion? Pakailah lagi 2. Berapa? 2, yakinnya 4. kamu. 4, yes. 4 test tube. 1, 2, 3 dan juga 4. Okey? Kenapa Baik. 4 je? Kan 6 jadi dia. Kenapa 4? Tu untuk apa? 4 tu untuk apa? 4 ni nak determine anion? No clue, so nothing? Carbonate sekali? Oh. Faham? Tak. Tak faham? Tak faham. Yelah, sebab awak nak determine nitrate. Mana boleh awak buat untuk nitrate je, awak kena try juga untuk chloride, sulfate, carbonate. Faham tak? Oh, faham. Okey. Ainul, boleh? Yang lain? Ya, kena Boleh 4. sir. Sebab setiap satu tu awak kena buat. Sebab awak nak buktikan. Contoh kan? Okey, contoh saya ada zinc nitrate dalam ni. Okey, lepas tu okey, contoh saya letak hati agung. Hati agung tu apa? High silver. Hati agung untuk apa? Untuk solution apa? No clue, so nothing. Hati agung adalah untuk nitrate. So, contoh. Okey, saya letak dilute nitric acid. Lepas tu saya letak silver nitrate. Tiba-tiba saya dapat colorless solution. So, adakah itu nitrate? Bukan. So, boleh pakai tak? Tak. Tak boleh. So, kat sini cancel out. Macam tu. That's why kena 4. Faham? Boleh? Sebab awak tak tahu pun sebenarnya ini garam apa. Ini just saja je saya nak cakap kalau awak buktikan. Macam tu. Boleh? Boleh? Boleh sir. Okey, baik. Untuk cation. Okey, untuk determination of cation, apa perlu saya buat? Apa perlu saya buat? Cuba explain.
Cepat. Kita perlukan sodium hydroxide solution. Okey, lepas tu awak buat apa? Masukkan dalam solution zinc nitrate tu. Add few drops. Okey, kataan dia adalah add few drops. Lepas tu Lepas tu wet precipitate. awak kena shake the mixture dulu tak? Kena mixer dulu. Okey, lepas tu okey, ada wet precipitate. Lepas tu letak excess of sodium hydroxide solution. Bagus. Lepas tu apa yang awak akan nampak? Insoluble. So Dia White akan precipitate. jadi white precipitate. Insoluble, Soluble. soluble. Zinc soluble. Zinc soluble, Fatma, Pizal. Fatma? Soluble. Okay, soluble. So dia akan jadi kat sini colorless. Colorless. Okay? So, kita mungkin ada chance sekarang ini sama ada lead, zinc ataupun aluminium. Okay? So, sekarang ni mungkin tiga ion. Nak buktikan dia betul-betul zinc, awak kena letak apa lagi kat sini? Ammonia solution. Okay, terangkan. Orang lain, tak nak Fatma pula. Nak orang lain. Cepat. To add a few drops of ammonia solution. Lepas tu, Dia precipitate. okay, lepas tu, Lepas tu dia tengok, letak excess ammonia solution. lepas tu, Tengok dia soluble, dia dapat colorless solution. yes. So kalau awak dapat colorless solution, itu adalah Zinc. good, bagus. Okay, maka itu adalah zinc. Boleh semua? Boleh? Okay, ada apa-apa soalan nak tanya saya? Okay, sekarang. Sir, Apa dia? contohlah dekat ammonia solution kan, contohlah kan, dia tak soluble. So dia antara magnesium, lead dengan aluminium kan. Lepas tu Betul. macam mana kita nak decide dia magnesium ke aluminium ke lead? Awak buatlah dekat sodium hydroxide. Sebab dalam sodium hydroxide, aluminium dengan lead dia soluble. Okay, faham. Tapi soalan awak sepatutnya awak kena tanya saya. Macam mana kita nak decide dia aluminium ataupun dia lead? Itu soalan yang sebenar, Fatimah. Faham tak? Sebab aluminium dengan lead ni dua-dua situasi dia adalah sama. So macam mana nak decide? Okey, ada lagi satu benda yang kita kena tambah kat sini. Okey, memang ada lagi satu test kat sini. Kat sini dia ada yellow dan juga white nanti, precipitate. Itulah yang akan membezakan dia. Yellow siapa? Tu nanti, minggu depan. Sebab ni dah masuk confirmatory test. Okay. Okay, bagus soalan tu. Alright. Okay, baik. So, untuk itu, cuba kita buat soalan dalam modul. Cuma dalam modul ni ada beberapa benda lah kena tukar. Surat apa Okey, muka surat 192. 192 soalan nombor 84. Dah buka? Dah. Okey, cuba tengok. Describe to confirm the cation ion contain zinc sulfate. Awak tengok tu. First dia kata pour the solution into test tube. Okey, lepas tu dia kata
add ammonia aqueous solution into test tube that contain the solution until Soluble. sebenarnya dia ada satu benda point sebelum tu dia tertinggal. Awak kena letak apa? Mix. Bukan, awak just kena cakap add few drops of ammonia solution. Lepas tu tengok observe. Lepas tu sebab ayat nombor 2 dia tu dia nak cakap add ammonia aqueous into test tube that contain solution until excess. Faham tak? Apa dia? Faham. Okay. So ayat dia tu salah sikit Ayat dia tu salah sikit. Okay, ayat nombor 4 tu apa dia? White precipitate form. Betul ke white precipitate form? Zinc, colorless. So betul ke white precipitate form? Dalam excess pula tu? No precipitate form. It should be no precipitate form. Okay, in excess. Okay, no precipitate form in excess. So the solution should be in color. Colorless. Bagus. Okay, should be in colorless. Alright, okay, that's all for today. Okay, itu sahaja tu. Thank you. Okay, faham So nanti saya akan bagilah dia punya ni kat awak. Alright. Okay, that's all for today class. Thank you. Thank you, sir. Okay, bye. Thank you, sir. Yeah. Bye, sir.